tiga perkara asas. Yang pertama sekali ialah kita sampaikan Islam itu kepada orang ramai. Yang kedua, kita ajar mereka tentang Islam. Yang ketiga, kita cuba amalkan, praktikan Islam itu dalam kehidupan kita dan masyarakat. Itu dakwah. Dakwah adalah satu benda yang menjadi tugas kewajipan semua umat Islam. Semua individu Muslim wajib berdakwah. Dakwah ni sebenarnya adalah sesuatu yang mengajak kepada ke arah kebaikan, atau selalu trademark yang orang suka sebut iaitu mengajak amal ma'ruf nahi munkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okay, saya rasa memang sangat berkaitan dakwah dengan pembangunan masyarakat. Kalau kita tengok daripada kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah kan, Nabi sendiri menyatukan, iaitu mempersaudarakan golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Dari situ kita dapat tengok melalui Islam Rasulullah membentuk masyarakat. Ini sebenarnya soalan yang agak sukar sikit lah. Selama umur 20 tahun hidup ni, nak kata sumbang tu tak adalah sumbang mana. Tapi sebenarnya kita sebagai student, sebagai pelajar, kita kita dalam jihad, berjuang menuntut ilmu kan. Dari situ sebenarnya kita dah membuktikan kita sebenarnya sedang menyumbang kepada masyarakat. Soalan yang pertama, adakah anda pernah mendengar perkataan dakwah? Kata dakwah tu maksud dia penyebaran sesuatu agama kan. Saya rasa macam tu. Kan? Saya rasa lah. Okey. Soalan kedua, adakah anda pernah dihampiri oleh orang Islam untuk menyampaikan apa-apa berkaitan agama Islam? Setakat ni tidak. Tidak. Okey, soalan terakhir, soalan ketiga. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, adakah anda nampak bahawa agama Islam ini menyeru ke arah kebaikan dan membangunkan masyarakat di Malaysia? Saya rasa ya, memang betul. Ya. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay, hai. Untuk soalan pertama, adakah anda pernah mendengar perkataan dakwah? Ya, pernah. Ya, apa yang anda faham berkaitan dengan dakwah? Dakwah ni it's more like berikan pendedahan apa yang orang tu ingin sampaikan dekat kita. Contohnya kalau cakap pasal agama, so dia akan bagi tahu apa tu agama untuk menyebarkan dia punya fahaman atau kepercayaan lah begitu. Ya. Okey. Soalan kedua, adakah anda pernah dihampiri oleh orang Islam untuk menyampaikan apa-apa berkaitan agama Islam? Disebabkan saya pernah tinggal dekat asrama yang memang semuanya beragama Islam, so pendedahan secara tidak langsung tu pernah. Ya, begitulah. Okey, soalan terakhir, soalan ketiga. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, adakah anda melihat agama Islam ini menyeru ke arah kebaikan dan membangunkan masyarakat di Malaysia? Untuk itu, dua-dua pun ada. Dia ada keburukan, dia ada kebaikan. Kalau kebaikan dia kasih even orang tu berbilang bangsa atau dari mana dia datang. Tapi dia memeluk agama yang sama, dia mengeratkan silaturahim lagi tu. Tapi untuk dia ada juga keburukan, dia based on orang, cara dia kasih tunjuk macam mana dia mau kasih amal agama tu. Contohnya kan ada satu
saya nggak tahu dia tahun bila dan di mana, tapi ada dekat Sabah ni dia ada satu politician ni, dia ada pergi dekat satu dia pergi dekat balai polis and then dia buat report pasal ada satu bukan upacara, more like macam keramaian. Orang Sabah cakap keramaian lah begitu, macam itu keamatan dia. Tapi yang tentu dia membawa macam kasih sebar agama lain gitu. Padahal itu pesta keamatan tu sebenarnya dia more like itu cultural punya tradition. Begitulah. So dia dua-dua ada. Dia ada kebaikan, dia ada keburukan. Tapi keburukan tu dia based on apa orang tu kasih tunjuk time dia mengamalkan tu agama dia. Begitulah. Itulah. Okey, terima kasih untuk jawapan. Itu sahaja. Okay, Jumpa lagi. Soalan saya yang kedua adalah, adakah Cik merasakan dakwah mempunyai kaitan dalam membangunkan masyarakat? Ya. Sebab kita dalam hidup di masyarakat ni, kadang-kadang apa yang kita buat seharian ni, kadang-kadang kita tak sedar kita mungkin perbuatan yang kita buat ataupun kerja yang kita buat ni, mungkin kadang-kadang ni dia akan lari pada landasan agama. Kan? Jadi bila kita berdakwah ni kepada mereka, dia akan mengingatkan kita supaya kita jangan melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama lah. Contohnya lah, okey, kita cari rezeki. Tak kira lah rezeki macam mana lah kan. Sama ada kita bekerja keras di macam peladang ke, petani ke, ataupun kita kerja macam di office ke, kita mencari rezeki. Tapi sama ada rezeki tu halal atau haram tu, sebenarnya kadang-kadang kita terlepas pandang. Bagi orang ramai bekerja tu adalah halal, tetapi cara kerja kita tu kadang-kadang tidak menghalalkan rezeki yang kita cari. Jadi bila kita berdakwah di masyarakat kan, seumpama macam rakan-rakan kerja kita nasihatkan dia tu, dia boleh membantu mereka ni agar mereka akan terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan, yang tidak diberkati oleh agama. Itulah dia. Bagi pendapat saya lah. Betul-betul. Okey, soalan yang ketiga ialah, sebagai seorang hamba Allah yang pernah menganut agama selain daripada agama Islam, adakah Cik boleh menjelaskan pertama, perbezaan pergerakan dakwah menyeru ke arah kebaikan antara agama yang pernah Cik anuti sebelum ini dan juga Islam? Dan yang kedua, adakah pada pendapat Cik, adakah melalui selain daripada agama Islam boleh membangunkan juga masyarakat? Okey, kalau ikut daripada pengalaman saya lah kan, sebagai orang yang seorang mualaf lah, sebab dulu saya beragama Buddha. Okey, orang yang bukan Islam, contohnya macam orang beragama Buddha, Hindu, Kristian, Yahudi, semua ni, mereka ada dakwah mereka. Ya, dan dakwah mereka pun menyuruh kepada kebaikan. Sama macam kita Islam menyuruh kepada kebaikan. Hanya yang bezanya ialah antara banyak-banyak agama di dalam dunia ni, Islam dah agama yang paling lengkap. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni diturunkan di Mekah sebagai rasul yang terakhir, dan beliaulah yang membawa kepada kita, iaitu kitab suci Al-Quran tu, kitab yang terakhir yang cukup lengkap. Kalau berbanding dengan agama lain, mereka ni adalah lebih kepada kaum mereka saja. Contohnya, agama Buddha yang asal usulnya daripada India, dia punya ajaran tu lebih kepada kaum mereka, iaitu dekat India. Walaupun dah sekarang ni di zaman moden dah tersebar kepada seluruh dunia juga, tetapi asal usul ajaran mereka ni berdasarkan kepada yang berada di India. Sama juga dengan agama Yahudi atau Kristian atau Nasrani. Okey, mereka ni boleh dikatakan mereka mempunyai ajaran mereka dia hampir sama dengan kita Islam, tetapi yang membezakan mereka dengan kita Islam ni ialah mereka ni tidak lengkap. Sebab pertama sekali, rasul-rasul yang mereka mengakui ini hanya adalah berdasarkan kepada bangsa mereka, iaitu bangsa Yahudi atau Israel.
berbanding dengan kita orang Islam, kita dalam Islam kita ni, rasul yang kita rasul yang kita mengakui semua ni bukan sahaja daripada bangsa Arab ataupun Bani Arab, tapi kepada seluruh dunia juga. Itulah bezanya. Dari sana kita boleh nampak dah mana satu agama yang lebih lengkap daripada segi ilmu dia, pengetahuan dia dan juga ciri-ciri dia yang telah disampaikan kepada rasul-rasul ni. So bagi saya, kalau ikutkan pendapat saya, kalau nak dibandingkan dengan agama lain, dakwah mereka, dakwah Islam adalah lebih lengkap. Okay, soalan kedua, adakah Cik merasakan dakwah mempunyai kaitan dalam pembangunan masyarakat? Seperti yang Cik katakan tadi, bila mana dakwah tu mengajak orang ke arah kebaikan lah. Adakah bila ajak orang ke arah kebaikan tu, dia benar-benar efektif sehingga boleh menyumbang kepada pembangunan masyarakat? Ya, saya rasa dakwah ni ada kaitan dengan pembangunan masyarakat lah. Sebab apabila satu-satu individu tu yang akan jadi masyarakat. Jadi kalau sesuatu individu itu tidak berada dalam kebaikan, dia akan merosakkan masyarakat. Dia akan jadikan porak-poranda lah apabila tidak ada, orang kata apa, kita boleh tengok sekarang apabila kita berdakwah dengan individu atau sekelompok masyarakat ini menolak, sebenarnya mereka mungkin membangun daripada segi duniawi, tapi dia tidak menimbangi duniawi dengan akhirat lah, yang saya rasa. Okay, soalan seterusnya, sebagai seorang hamba Allah yang pernah menganuti agama selain daripada agama Islam, iaitu agama Hindu, adakah Cik boleh jelaskan perbezaan pergerakan dakwah? Adakah dahulu kala sewaktu Cik menganuti agama Hindu, terdapatnya pergerakan dakwah mereka ataupun pergerakan dakwah mereka? Dan kedua adalah adakah melalui selain daripada agama Islam kita boleh membangunkan masyarakat? Maksudnya agama ni memangnya akan membangunkan masyarakat. Okay, apa pendapat Cik? Okay, sebagai seorang yang pernah menganut agama yang lain, pergerakan dakwah dan dakwah menyeru ke arah kebaikan. Agama yang dulu pun menyeru kepada kebaikan, tapi disebabkan orang kata apa, perbezaannya adalah Islam ni dia ada Al-Quran. Dia ada Al-Quran menjadi manual penggunaan kita sejauh mana kita orang kata apa, terkandas, kita boleh patah balik dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Maka jadi pergerakan dakwah sebenarnya Hindu ni, dia pergerakan dakwah tidaklah seperti Islam. Mengajak untuk buat kebaikan. Secara falsafahnya manusia ni memang suka kepada kebaikan. Tetapi ada perbezaannya dengan Islam, sebab Islam bukan sekadar mengajak buat kebaikan, tetapi Islam mengajak berdakwah mengesahkan Allah SWT, iaitu Tuhan yang satu. Jadi mereka tidak pun mengatakan kalau agama saya yang sebelum ini tidak mengatakan saya agak kurang pernah mendengar tentang kutukan kepada agama lain. Tu didikan keluarga saya lah kot, yang tidak, sebab kita hidup dalam berbilang masyarakat, saya tak pernah dengar kutukan. Jadi dari situ saya belajar tentang kebaikan. Tapi bila kata Islam ni, pergerakan dakwah ni lagi kita nampak dia menjadi satu tujuan hidup. Dia bukan seperti agama sebelum ni lah. Jadi tujuan hidup, dan kita tahu sebenarnya memang kita hidup sebab kita memang kena berdakwah kepada kebaikan, iaitu mengajak untuk mengesahkan Allah SWT.